Kawan-kawan, tahukah Anda, terdapat beberapa bahagian pada badan babi yang dianggap sebagai makanan berisiko tinggi oleh pakar keselamatan makanan. Ini karena bahagian-bahagian tersebut mengandungi sejumlah besar patogen, logam berat, malah hormon kuat yang memudaratkan dan boleh mengganggu sistem tubuh manusia. Terdapat bahagian yang kandungan kolesterolnya adalah puluhan kali ganda lebih tinggi daripada pengambilan harian yang disyorkan, menjadikannya pembunuh senyap untuk sistem kardiovaskular. Ada juga bahagian yang berfungsi sebagai penapis toksin untuk seluruh badan babi, yang mungkin syarat dengan sisa ubat-ubatan dan logam berat. Dan bahagian yang paling berbahaya, yang mana jika dimakan boleh menyebabkan keracunan akut yang memudaratkan, sering digambarkan oleh masyarakat sebagai lebih beracun daripada arsenik. Bahagian ini telah lama dilarang pengkomersialannya oleh pihak berkuasa. Namun apa yang menakutkan, daging sampah yang sepatutnya dibuang ini mungkin telah dikisar oleh peniaga yang tidak bertanggung jawab menjadi daging kisar untuk dijadikan pau atau ladu dan dayam-dayam masuk ke atas meja makan kita. Dalam perkongsian video hari ini, kami akan menggunakan cara yang paling mudah difahami untuk mengupas satu persatu tentang 6 bahagian pada badan babi yang memerlukan kewaspadaan tinggi daripada Anda. Bahagian manakah yang merupakan bom kolesterol? Bahagian manakah yang menjadi gudang logam berat? Dan bahagian manakah yang merupakan kawasan paling beracun yang dilarang keras? Ini berkait rapat dengan kesehatan Anda dan keluarga. Tolong tonton video ini sampai habis, pelajari cara mengenal pastinya, supaya selepas ini Anda boleh makan dengan bijak dan tenang. Ini juga merupakan insurans kesehatan terpenting untuk seluruh keluarga Anda. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar mengambil berat tentang kesehatan Anda dan keluarga, sila klik butang langgan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi. Dengan cara ini, Anda tidak akan terlepas lebih banyak pengetahuan kesehatan yang praktikal pada masa hadapan. Di saluran kesehatan warga emas ini, kami mendedahkan kebenaran kesehatan yang tiada siapa mahu bincangkan. Saya juga ingin tahu sama ada Anda sudi berjalan seiring dengan saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan turut merasai hal yang sama, sila type 1 di ruangan komen. Jika tidak, sila type 0. Anda juga dialu-alukan untuk berkongsi pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, mari kita masuk ke topik utama kita hari ini. 6 bahagian paling beracun pada babi yang memerlukan kewaspadaan tinggi Anda. Bahagian pertama, otak babi. Ramai orang tua-tua percaya pada pepatah makan apa, bentuk apa, atau makan otak untuk otak. Mereka fikir apabila anak-anak penat belajar atau ingatan diri sendiri semakin merosot, mereka perlu minum semangkuk sup otak babi atau merebus beberapa ketul otak babi yang lembut di dalam periuk panas steamboat dengan harapan ia boleh menyehatkan otak. Otak ini memang kelihatan sedikit seperti otak manusia dan teksturnya sangat lembut dan licin, cair di mulut. Sama ada dimasak dalam periuk panas pedas malah atau dikukus bersama telur, rasanya memang membuatkan ramai orang ketagih. Tetapi jangan terliur dahulu, kita perlu melihat sisi lain otak babi ini. Di sebalik kelezatannya, tersembunyi sesuatu yang membuatkan pakar perubatan seperti Dr. Mohad Rizal sering menggelengkan kepala kolesterol yang sangat-sangat tinggi. Apakah gambarannya? Biar saya berikan perbandingan. Setiap 100 gram sekitar 2 tahil, otak babi mengandungi lebih daripada 2,500 mg kolesterol. Angka ini adalah beberapa kali ganda lebih tinggi daripada jumlah yang diperlukan oleh tubuh kita dalam sehari, malah lebih menakutkan daripada memakan sepinggan penuh daging babi tumis kicap yang berminyak. Bayangkan, jika Anda sering menjadikan otak babi sebagai makanan kesehatan, tidakkah itu sama dengan menambahkan sekatan pada saluran darah Anda setiap hari? Ia seperti pipe air di rumah Anda. Jika Anda senantiasa menuang minyak ke dalamnya, lama-kelamaan kotoran minyak itu akan menjadi semakin tebal, aliran air menjadi semakin perlahan, dan akhirnya tersumbat. Saluran darah kita juga beroperasi dengan prinsip yang sama. Darah menjadi pekat dan melekit, alirannya tidak langkar, tekanan darah mudah meningkat, dan kolesterol tinggi pun akan menyusul. Bagi rekan-rekan yang sememangnya mempunyai masalah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau jantung yang kurang sehat, risiko makan otak babi adalah jauh lebih besar. Penyakit yang menakutkan seperti arteriosklerosis, stroke,
dan serangan jantung mungkin berpunca daripada pengambilan makanan ini secara berterusan. Itulah sebabnya dokter sentiasa menasihatkan pesakit kumpulan ini agar jangan menyentuh otak babi langsung. Bukannya menyehatkan otak, ia sebenarnya merosakkan jantung dan otak. Selain kolesterol, kandungan purin dalam otak babi juga tidak rendah. Rakan-rakan yang menghidap gout pasti faham apabila mendengar perkataan ini. Jika makan terlalu banyak, sendi akan berasa sangat sakit. Selain itu, ada juga yang bimbang otak babi akan mengumpul logam berat. Fikirkanlah, jika persekitaran tempat babi itu dibesarkan mengandungi benda buruk seperti plumbum dan merkuri, ia memang boleh melalui darah dan tersimpan di dalam otak. Namun, kita tidak perlu terlalu menakutkan diri sendiri. Asalkan Anda membelinya dari sumber yang sah dan daging babi tersebut telah lulus pemeriksaan kesehatan, keracunan akut akibat lebihan logam berat amat jarang berlaku. Sebaliknya, kolesterol tinggi, umpama. Bom itulah yang sepatutnya lebih kita waspadai. Jadi, adakah ini bermakna kita tidak boleh makan otak babi langsung? Nanti dulu, ceritanya ada kelonggaran. Penyelidikan pemakanan massa kini juga mendapati bahwa kesan kolesterol yang kita makan terhadap kolesterol dalam darah tidak semutlak yang disangkakan pada masa lalu. Bagi orang yang sehat tubuh badan, makan dalam kuantiti yang sedikit sekali-sekala tidak menjadi masalah besar. Anggaplah ia sebagai hidangan istimewa dan bukannya suplemen pemakanan. Contohnya, makan sekali atau 2 kali sebulan, setiap kali hanya ambil 1 atau 2 ketul sekadar untuk merasa. Itu tidak akan mendatangkan ancaman besar kepada kesehatan. Kesimpulannya, jika Anda berpikir untuk menjadi lebih bijak dengan memakan otak babi, harapan itu mungkin pudar. Apa yang benar-benar baik untuk otak adalah pemakanan seimbang dan tabiat yang baik, bukannya taksub pada satu-satu jenis makanan. Pada masa akan datang, apabila Anda berdepan dengan otak babi yang merah jambu dan lembut itu, Anda sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Benda ini memang sedap, tetapi perlu dikurangkan pengambilannya. Sesekali makan untuk melepaskan gian tidak mengapa, tetapi jangan biarkan nafsu makan seketika bertukar menjadi bahaya kesehatan di kemudian hari. Bahagian kedua, hati babi. Sepinggan hati babi goreng kilat, semangkuk sup hati babi dengan bayam. Ini adalah hidangan rumahan dalam ingatan ramai orang. Sebagai organ penyatoksik terbesar dalam badan babi, hati sentiasa dianggap oleh kita sebagai makanan yang baik untuk menambah darah dan mencerdaskan mata. Manfaatnya memang banyak. Kandungan zat besinya tinggi, sangat baik untuk orang yang mengalami anemia kekurangan zat besi. Ia juga kaya dengan vitamin A yang baik untuk mata. Sebab itu, pepatah lama mengatakan makan hati mencerdaskan mata. Ramai ibu akan memasak semangkuk sup hati babi apabila anak-anak penak belajar atau apabila ada wanita bersalin di rumah yang perlu memulihkan tenaga. Anda lihat, hati babi ini ibarat kilang nutrisi. Tetapi setiap perkara ada 2 sisinya. Nama gelaran lain untuk hati babi mungkin kedengaran kurang sedap. Kem tumpuan toksin. Adakah kata-kata ini berasas? Kita perlu tahu bahwa hati adalah kilang penyatoksik dalam badan haiwan. Makanan haiwan dan air yang diminum oleh babi, jika mengandungi bahan berbahaya seperti logam berat, contohnya kadmium, plumbum, atau sisa obat-obatan, semuanya terpaksa diproses dan diuraikan oleh hati. Dalam proses ini, beberapa toksin degil memang mungkin tertinggal dan bersarang di dalam hati, bukannya pergi ke bahagian daging tanpa lemak isi. Banyak ujian makanan mendapati bahwa secara amnya, kandungan logam berat dalam hati babi di pasaran memang sedikit lebih tinggi berbanding isi daging babi. Jika Anda makan hati babi jenis ini dalam kuantiti yang banyak dan untuk jangka masa panjang, secara teorinya, toksin ini akan terkumpul sedikit demi sedikit di dalam badan Anda dan memang boleh meningkatkan beberapa risiko kesehatan seperti kerusakan fungsi buah pinggang. Selain logam berat, kolesterol dalam hati juga tidak rendah. 100 gram hati babi mengandungi kira-kira 300 hingga 400 mg kolesterol yang boleh dikategorikan sebagai makanan tinggi kolesterol. Jika dimakan terlalu banyak, ia menjadi beban kepada sistem kardiovaskular. Terdapat satu lagi bahaya yang mudah diabaikan oleh orang ramai, yaitu keracunan vitamin A.
Kandungan vitamin E yang tinggi dalam hati babi adalah perkara yang baik. Tetapi jika berlebihan, benda baik akan menjadi buruk. Makan terlalu banyak hati babi akan menyebabkan lebihan vitamin E di dalam badan yang mungkin menyebabkan pening, loya, sakit tulang, malah kerusakan fungsi hati. Ini bukan perkara main-main. Kedengarannya menakutkan, bukan? Jadi, bolehkah hati babi dimakan? Sudah tentu boleh, asalkan kita ingat beberapa perkara penting. Samba mesti dipercayai. Pastikan Anda pergi ke pasar raya biasa atau pasar awam untuk membeli hati babi yang telah melalui pemeriksaan dan kuarantin kesehatan. Keselamatannya lebih terjamin. Kawal saiz hidangan, jangan makan setiap hari dan jangan makan sehingga setengah kati, sekitar 300 gram dalam satu hidangan. Bagi orang dewasa yang sehat, makan seminggu sekali dengan setiap bahagian tidak melebihi 2 tahil, sekitar 100 gram, sudah cukup untuk menambah nutrisi tanpa membawa risiko yang besar. Bagi mereka yang memang mengalami anemia atau kekurangan vitamin E, dokter juga mengesyorkan agar makan hati babi dalam kuantiti sederhana. Kuncinya terletak pada perkataan sederhana. Belajar cara memilih dan mengendalikan. Semasa membeli hati babi, perhatikan betul-betul. Jika permukaan hati mempunyai ketulan keras berwarna putih atau bintik-bintik pelik, jangan beli sama sekali. Itu kemungkinan besar hati dari babi yang berpenyakit. Hati babi yang dibawa pulang harus dibilas dan direndam dengan air bersih berulang kali, dipotong nipis dan dibasuh beberapa kali lagi untuk membersihkan darah di dalamnya. Semasa memasak, pastikan ia dimasak sepenuhnya. Jangan karena ingin mengejar tekstur yang lembut, Anda memakannya separuh masak. Kesimpulannya, hati babi umpama pedang bermata dua. Jika digunakan dengan betul, ia membantu menyehatkan badan kita. Jika salah guna, ia boleh menjadi pesalah yang mencederakan kita. Asalkan kita pandai mengawal kuantitinya, tidak perlu sampai tidak memakannya langsung hanya karena potensi risikonya. Bahagian ketiga, buah pinggang babi. Buah pinggang babi atau zuyaozi merupakan bahan bintang di gerai barbeku dan pasar malam. Dalam pikiran ramai orang, buah pinggang babi adalah satu khazanah yang bernilai, terutamanya bagi rakan-rakan lelaki. Mereka sering berpikir bahwa memakannya boleh menguatkan pinggang dan tenaga batin, menjadikan mereka penuh bertenaga. Teksturnya yang garing, sama ada dipanggang atau ditumis, mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Tetapi perubatan modern tidak melihatnya begitu. Adakah buah pinggang babi ini menyehatkan buah pinggang manusia atau sebaliknya merosakkannya? Rahasia apa pula yang tersembunyi di dalamnya yang kita tidak tahu? Fungsi utama buah pinggang babi adalah menapis sisa dalam darah untuk membentuk air kencing dan menyingkirkannya. Oleh itu, sama seperti organ hati, ia juga mungkin menjadi tempat persinggahan untuk beberapa logam berat, terutamanya elemen seperti kadmium. Kajian mendapati bahwa kandungan kadmium di dalam sesetengah buah pinggang babi boleh menjadi beberapa kali ganda lebih tinggi daripada di dalam daging. Jika manusia makan buah pinggang babi seperti ini dalam jangka masa yang panjang, kadmium yang terkumpul di dalam badan bukan sahaja boleh merosakkan buah pinggang, malah mungkin menjejaskan kesehatan reproduktif. Anda lihat, tidakkah ini seperti berniat mahu menyehatkan buah pinggang, tetapi sebaliknya merosakkannya? Selain itu, kandungan kolesterol dan purin dalam buah pinggang babi juga tidak rendah, lebih kurang sama dengan hati babi. Rakan-rakan yang perlu mengawal kolesterol dan asid urik, gout harus mengurangkan pengambilan hidangan ini. Namun bahagian yang paling berbahaya pada buah pinggang babi bukanlah perkara di atas, tetapi satu organ kecil yang sering diabaikan pada buah pinggang itu sendiri, kelenjar adrenal. Apakah itu kelenjar adrenal? Ia adalah kelenjar kecil berbentuk segitiga yang melekat di bahagian atas buah pinggang babi. Organ kecil ini adalah kilang yang menghasilkan hormon yang kuat seperti hormon adrenalin. Jika kelenjar adrenal ini tidak dibersihkan dengan betul semasa penyembelihan dan masih melekat pada buah pinggang, masalah besar akan menanti. Ini karena hormon adrenalin sangat degil dan tahan haba yang tinggi. Proses memasak biasa seperti menumis atau merebus tidak dapat memusnahkannya langsung. Jika Anda tanpa sadar memakan seketul bahan ini, ribut hormon akan serta-merta melanda badan Anda.
Anda mungkin tiba-tiba berasa jantung berdegup pantas seperti gendang dipukul, tekanan darah mendadak naik, pening berpeluh dingin, loya, ingin muntah, dan tangan serta kaki menjadi kebas. Simptom-simptom ini datang dengan sangat pantas. Bagi mereka yang sudah pun mempunyai tekanan darah tinggi atau penyakit jantung, kejutan hormon yang tiba-tiba ini sangat berbahaya dan malah boleh mencetuskan stroke atau serangan jantung. Dengar sahaja pun sudah menakutkan, bukan? Oleh itu, sejak bertahun-tahun dahulu, negara telah menetapkan dengan jelas bahwa kelenjar adrenal haiwan tidak dibenarkan untuk dimakan. Ia mesti dibuang sepenuhnya semasa penyembelihan dan dilarang keras untuk dijual di pasaran. Benda ini, sama seperti kelenjar tiroid yang akan kita bincangkan nanti, telah disenarai hitam. Jadi, adakah ini bermakna kita tidak boleh lagi makan buah pinggang panggang atau tumis? Tidak juga. Buah pinggang babi yang datang dari rumah sembelihan yang sah sepatutnya telah dibuang jiran kecil yang berbahaya itu, kelenjar adrenal. Jadi asalkan Anda membeli daging dari tempat yang mempunyai reputasi baik, Anda umumnya tidak perlu terlalu bimbang. Sudah tentu, demi keselamatan 100% semasa Anda memproses buah pinggang babi di rumah, Anda boleh menjadi lebih berhati-hati dengan memeriksa bahagian atas buah pinggang untuk melihat sama ada wujud tisu pelik yang warnanya agak gelap atau teksturnya berbeza. Jika ada, gunakan pisau untuk membuangnya. Secara keseluruhannya, konsep tradisional dan sains modern memberikan pandangan yang sama sekali berbeza mengenai hidangan buah pinggang babi ini. Berharap ia dapat menguatkan tenaga batin adalah tidak logik. Sebaliknya, jika tidak berhati-hati, ia boleh mencetuskan letupan bom hormon dalam badan. Daripada memakan sekar membabi buta dengan alasan makan organ untuk baiki organ, lebih baik mengamalkan diet seimbang dan banyak bersenam. Inilah cara sebenar yang berkesan untuk menjadikan tubuh Anda lebih kuat. Bahagian keempat, paru-paru babi. Di kawasan selatan, seperti Guangdong dan Hong Kong, hidangan sup paru-paru babi yang direbus dengan pir salji sering dianggap oleh ramai orang sebagai hidangan terbaik untuk melembabkan paru-paru dan melegakan batuk. Orang ramai berpikir paru-paru babi boleh menyingkirkan haba badan dan mencairkan kahak seolah-olah ia ubat batuk semula jadi. Namun pada masa yang sama, wujud pandangan lain yang menentang perkara ini. Mereka berkata, paru-paru itu kan seperti pembersih hampagas vakum. Babi menyondol hidungnya di tanah setiap hari, berapa banyak habuk dan benda kotor yang telah disedut masuk ke dalam paru-parunya. Makan benda itu tidak ubah seperti menghantar sampah ke dalam perut sendiri. Kedua-dua pandangan ini kedengaran masuk akal. Jadi adakah paru-paru babi khazanah kesehatan atau beg sampah? Mari kita mulakan dengan tabiat babi. Babi memang suka menyondol tanah menggunakan hidungnya. Itu adalah nalurinya. Jika persekitaran kandang tempat babi itu dibesarkan sangat teruk dan berdebu, maka paru-parunya memang mungkin menyedut benda kotor. Tetapi kita juga harus melihat bahwa industri penternakan babi hari ini tidak sama seperti dulu. Kebanyakan ladang ternakan berlesen yang sah sangat mengambil berat tentang kebersihan persekitaran agar babi membesar dengan baik dan tidak jatuh sakit. Jadi paru-paru dari babi yang diternak secara normal tidaklah sekotor yang kita bayangkan. Sebenarnya, bahaya tersembunyi pada paru-paru babi bukanlah pada habuk, tetapi pada patogen agen penyebab penyakit. Babi, seperti manusia, juga boleh mendapat radang paru-paru, tuberkulosis batuk kering, atau penyakit saluran pernafasan yang lain. Virus dan bakteria ini mungkin bersembunyi di dalam paru-paru, menyebabkan lesi pada paru-paru. Jika Anda malang dan terbeli paru-paru babi yang berpenyakit, walaupun Anda membawanya pulang dan merebus pada suhu tinggi, ia mungkin tidak dapat membunuh semua bakteria yang kebal di dalamnya. Pada masa lalu, terdapat kejadian di mana peniaga tidak bertanggung jawab menjual paru-paru dari babi yang mati akibat penyakit, yang menyebabkan pengguna keracunan makanan. Satu lagi titik risiko adalah semasa proses penyembelihan dan pemprosesan. Paru-paru babi sangat mudah tercemar. Kadang-kadang, untuk membersihkan paru-paru babi, air disalurkan masuk melaluinya melalui saluran trakea, tiup pernafasan. Jika operasi ini tidak mematuhi prosedur yang betul, bakteria dari persekitaran boleh dimasukkan ke dalam kuping paru-paru.
Paru-paru babi yang kita lihat di pasar awam mungkin kelihatan bersih dari luar, tetapi sebenarnya di dalamnya mungkin masih terdapat sisa air darah dan bendasing. Oleh itu, jika Anda ingin memasak sup paru-paru babi di rumah, ia adalah satu kerja yang besar. Anda mesti meletakkan trakea paru-paru babi tepat di bawah pili air, membilasnya dengan air yang mengalir, dan memicitnya berulang kali untuk mengeluarkan semua air darah dan kotoran dari pundi udaranya alveoli. Sehinggalah paru-paru babi itu bertukar menjadi putih bersih, barulah ia dianggap benar-benar bersih. Proses ini amat remeh dan memenatkan. Sedikit sahaja kecuaian boleh meninggalkan risiko kebersihan. Sambil berbincang mengenai hal ini, saya kongsikan satu lagi fakta menarik. Di sesetengah negara, undang-undang telah pun memutuskan bagi pihak Anda, contohnya di Amerika Syarikat, kerana bimbang paru-paru haiwan mungkin membawa sisa berbahaya. Ia telah dilarang sepenuhnya daripada dijual untuk kegunaan manusia sejak beberapa dekad lalu. Jadi Anda lihat, siri TV Amerika tidak pernah menampilkan hidangan ini. Bukan kerana mereka tidak tahu menghargai makanan sedap, sebaliknya mereka memang tidak boleh membelinya. Sudah tentu di negara kita, paru-paru babi masih merupakan ramuan sah dan biasa ditemui. Ramai yang percaya asalkan sumbernya sah dan diproses dengan betul, ia boleh dimakan dengan selamat. Mengenai kesan sup paru-paru babi untuk melembabkan paru-paru, secara saintifik, ia mungkin lebih menjurus kepada kelegaan fisikal kesan meminum sup panas serta bertindak sebagai placebo psikologi. Komponen utama paru-paru babi adalah protein. Kesimpulannya, paru-paru babi tidaklah semenakutkan yang diura-urakan. Memanggilnya bek habuk agak keterlaluan, tetapi ia juga bukanlah bahan masakan yang boleh dibeli dan dimasak sesuka hati. Jika Anda benar-benar menggemarinya, ingatlah 3 perkara ini. Beli yang betul, cuci hingga bersih, dan masak sepenuhnya. Asalkan 3 syarat ini dipatuhi, Anda masih boleh menikmati kelazatan hidangan tradisional ini sesekali. Bahagian kelima, usus besar babi. Usus besar babi. Zudachang atau juga dikenali sebagai Fei Chang. Usus berlemak, ini sememangnya satu hidangan yang membuatkan orang serba salah. Mereka yang menggemarinya pasti akan menelan air liur apabila terbayangkan semangkuk mie usus besar yang panas berasap atau sepinggan usus babi goreng pedas yang membangkitkan selera. Teksturnya yang kenyal, tegap digigit, dan membawa aroma lemak yang unik benar-benar satu nikmat luar biasa. Tetapi bagi mereka yang tidak menyukainya, jangan kata nak makan, bau khasnya yang hanyir sahaja sudah cukup membuatkan mereka berkerut dahi. Belum lagi terfikir apa fungsi sebenar usus ini dalam badan babi halangan psikologi itu sukar untuk diatasi. Jadi, bolehkah usus besar ini dimakan dengan yakin? Berterus terang kami katakan, jika usus besar babi tidak dibersihkan dengan betul, bahaya kebersihannya adalah yang paling besar berbanding semua bahagian babi yang lain. Lagipun ia adalah saluran terakhir bagi sisa makanan dan najis. Kemungkinan besar ia menyembunyikan pelbagai jenis bakteria seperti Escherichia coli dan juga telur parasit. Jika dicuci secara ala kadar, benda kotor ini mungkin tertinggal di dinding usus. Jika seseorang memakan usus yang tidak dimasak sepenuhnya ini, simptom ringan yang mungkin dialami adalah muntah-muntah dan sirit-birit, dan jika teruk, mereka mungkin dijangkiti parasit dan menjadikannya tuan rumah dalam tubuh mereka. Oleh itu, mencuci dan memproses usus besar babi merupakan kerja keras yang menuntut tahap kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Ia perlu digosok berulang kali menggunakan garam, cuka, dan tepung. Usus perlu diterbalikan luar dan dalam untuk membuang semua lendir dan kotoran. Boleh dikatakan, kesedapan dan keselamatan hidangan usus berlemak ini lebih separuh bergantung pada proses mencucinya. Dengan pembersihan yang rapi ditambah pula dengan proses memasak bersuhu tinggi dan lama direna, sebahagian besar bakteria dan parasit boleh dibunuh. Namun masalahnya, pada zaman kini ramai orang enggan bersusah payah memasaknya sendiri di rumah dan lebih suka makan di restoran luar. Adakah Anda berani jamin restoran di luar sana mempunyai kesabaran seperti Anda untuk mencucinya dengan teliti? Ini menjadi satu tanda tanya besar. Jika Anda terserempak dengan peniaga yang tidak jujur, yang hanya membilas usus itu secara sambil lewa semata-mata untuk menjimatkan masa sebelum memasukkannya ke dalam kuali, apa yang Anda telan kelak bukan sekadar
kelazatan. Selain masalah kebersihan, kandungan lemak dan kolesterol pada usus besar juga perlu diambil kira. Walaupun kandungan lemaknya tidaklah setinggi daging berlemak murni, tetapi kaedah memasaknya yang biasa seperti masak kicap, hong shao atau tumis kilat baucau memerlukan minyak dan rempah ratus yang sangat banyak untuk menyembunyikan bau hanyirnya. Dengan cara ini, kuantiti minyak yang masuk ke dalam perut Anda tidak kurang banyaknya. Jika Anda sentiasa memenuhi nafsu makan ini, peningkatan kolesterol, lemak darah, dan kegemukan hanyalah menunggu masa. Sebagai organ dalaman haiwan, kandungan kolesterol dan purinnya jelas terbukti tinggi. Bagi rakan-rakan yang menghidap masalah, 3 serangkai darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, dan gout, ini benar-benar zon bahaya. Sebaik-baiknya, elakkan makanan ini sejauh mungkin. Oleh itu, untuk usus besar babi, kesimpulan kami ialah ia boleh dimakan, tetapi mesti bersyarat. Syarat pertama adalah kebersihan. Sama ada Anda pergi ke kedai lama yang terkenal dan diyakini bersih atau bersusah payah mencucinya sendiri dengan teliti di rumah. Syarat kedua adalah sederhana. Jangan makan setiap hari atau setiap kali waktu, makan hanya kerana ia sedap. Makan sekali-sekala untuk melepaskan gian dan merasa keenakannya adalah pilihan yang paling bijak. Daging leher babi, daging limfa, ini adalah raja segala rakun, pembunuh, senyap, daging tanpa lemak. Daging leher babi dan daging limfa adalah zon larangan mutlak pada badan babi. Ia adalah karakter utama yang dikhabarkan lebih beracun daripada arsenik dan merupakan bahagian yang dilarang keras oleh kerajaan secara rasmi untuk dijual sebagai daging mentah bagi tujuan penggunaan manusia. Daging di bahagian leher babi ini dikenali sebagai chow turo dalam sesetengah selangga masyarakat Cina. Anda mungkin melihatnya seperti sepotong daging biasa dengan lapisan lemak dan daging tanpa lemak yang enak, tetapi terdapat bahaya tersembunyi yang besar di dalamnya. Di sebaliknya, tersembunyi banyak benjolan kecil berwarna kelabu atau putih kekuningan yang terasa keras bila disentuh. Itulah nodus limfa babi. Apa fungsi sistem limfa? Ia bertindak seperti barisan pertahanan imun dan pusat pemprosesan sampah dalam badan haiwan. Apabila babi jatuh sakit atau mengalami keradangan dalam badannya, bakteria, virus, dan unsur-unsur jahat ini akan disekat dan diproses oleh nodus limfa. Oleh sebab itu, kelenjar limfa mungkin penuh dengan mayat, pelbagai patogen, toksin, dan juga nanah. Tambahan pula, di kebanyakan ladang ternakan babi, suntikan selalunya diberikan pada kawasan leher ini. Ini bermakna sisa obat-obatan seperti antibiotik juga berkemungkinan besar akan tertinggal dalam tisu limfa tersebut. Jadi boleh dikatakan potongan daging ini secara literal adalah tempat berkumpulnya virus dan toksin. Bukan itu sahaja. Lebih berbahaya lagi, terdapat satu lagi organ yang tersembunyi berhampiran tekak, leher babi, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini mengandungi sejumlah besar hormon tiroid. Kuasa hormon ini sangat besar dan ia sangat tahan haba. Tidak kira sama ada Anda menggoreng, menumis, merebus, atau merenehnya, ia sangat sukar untuk dimusnahkan sepenuhnya. Jika seseorang tanpa sengaja termakan beberapa gram kelenjar tiroid babi ini, ia seolah-olah menyuntik dos hormon super kuat ke dalam badan mereka sendiri. Dalam masa yang singkat, individu tersebut akan menunjukkan gejala keracunan tiroid. Jantung berdegup kencang, seolah-olah mahu melompat keluar dari tekak, sakit kepala, insomnia, sukar tidur, rasa gelisah, dan berpelah ke seluruh badan. Dalam kes yang teruk, ia boleh menyebabkan sawan dan koma. Kejadian keracunan beramai-ramai akibat tertelan kelenjar tiroid secara tidak sengaja benar-benar pernah berlaku. Jadi Anda lihat ungkapan lebih beracun daripada arsenik di sini, walaupun kedengaran sedikit melampau, kerusakan yang sangat cepat, akut, dan dahsyat yang dibawanya memang amat menakutkan. Disebabkan bahayanya yang begitu besar, kerajaan telah mewajibkan bahwa dalam proses penyembelihan yang sah, nodus limfa, kelenjar tiroid, dan kelenjar lain pada leher babi mesti dipotong dan dibuang sepenahnya serta dilupuskan sebagai sisa. Ia sama sekali tidak dibenarkan memasuki pasaran. Namun, dalam realiti kehidupan, sentiasa ada peniaga yang tidak jujur yang sanggup melakukan apa sahaja demi wang. Mereka akan mengambil chow turo atau daging limfa yang sangat murah dan tidak diingini ini
Lalu secara rahasia mengisarnya dan mencampurkannya ke dalam daging kisar yang elok, lalu dijual sebagai inti ladu, pau, bebola daging, atau sausage. Karena ia telah dikisar hangkur, Anda memang tidak akan nampak perbezaannya sama sekali. Jika pengguna tamakkan harga murah dan membeli daging kisar pelik yang harganya tidak masuk akal dan tidak diketahui asal-usulnya, besar kemungkinan mereka telah menelan sampah ini tanpa sadar. Walaupun makan daging jenis ini dalam jumlah kecil secara berterusan tidak akan menyebabkan Anda segera keracunan, lalu rebah, virus tersembunyi, bakteria, dan sisa obat-obatan tersebut akan menyebabkan kerusakan kronik dan kumulatif secara perlahan-lahan kepada tubuh badan Anda. Jadi bagaimana kita rakyat biasa boleh mencegahnya? Ingat satu perkara penting ini. Belilah daging dari pasar raya, pusat beli belah, atau pasar awam yang sah dan berwibawa. Jangan sesekali tamak dan membeli daging kisar pukal atau produk daging olahan yang tidak diketahui asal-usulnya dengan harga yang luar biasa murah. Semasa membeli daging, Anda juga boleh melihat dengan teliti. Warna daging babi biasa yang sehat adalah merah terang atau merah jambu dan berkilat. Jika warna daging itu gelap, kelihatan kelabu dan teksturnya lembek, dan lebih-lebih lagi jika Anda nampak ketulan berbiji-biji yang mencurigakan di dalamnya apabila dipotong, Anda harus berwaspada. Boleh dikatakan daging limfa dan kelenjar tiroid di bahagian leher adalah kawasan paling beracun pada babi tanpa syak lagi. Jika bahagian-bahagian organ yang kami sebutkan sebelum ini membawa risiko hanya jika dimakan terlalu banyak, tetapi untuk bahagian leher ini, makan sekali sahaja, Anda sudah berisiko terkena padanya. Ia memang watak penjahat sebenar. Baiklah kawan-kawan, setakat ini kami telah selesai berkongsi tentang 6 bahagian paling berbahaya dan beracun pada babi. Bermula daripada otak babi yang tinggi kolesterol, kepada hati dan buah pinggang babi yang mungkin menyimpan logam berat, hinggalah kepada paru-paru dan usus besar babi yang memerlukan pembersihan teliti, dan akhirnya daging leher dan limfa babi yang sama sekali tidak boleh disentuh. Kita kini menyadari bahwa kabar angin di kalangan masyarakat itu tidak semestinya tidak berasas. Kebanyakannya disokong oleh alasan saintifik tertentu, walaupun kadangkala ia sedikit ditokok tambah. Jadi, selepas berbincang panjang, adakah ini bermakna kita tidak boleh lagi berani makan daging babi pada masa akan datang? Sudah tentu tidak. Tujuan video hari ini bukan untuk menakut-nakutkan semua orang, sebaliknya kami mahu mengajar Anda cara memahami pemakanan daging babi dengan tepat. Ketahui bahagian badan babi manakah yang membawa bahaya besar kepada kesehatan manusia, supaya Anda boleh meningkatkan tahap waspada. Paling penting, jauhi bahagian yang benar-benar beracun dan dilarang untuk dijual oleh kerajaan seperti nodus limfa dan kelenjar tiroid di leher serta kelenjar adrenal yang tidak dibersihkan dengan sempurna. Asalkan Anda sentiasa membeli dari sumber yang sah, secara asasnya Anda telah menghapuskan risiko terbesar ini. Bagi organ dalaman yang berisiko tinggi dan tinggi kolesterol seperti otak, hati, buah pinggang, dan usus, Anda boleh menyukainya tiada masalah, tetapi Anda mesti mengawal kuantiti dan kekerapannya. Anggaplah ia sebagai hidangan istimewa yang sesekali dimakan untuk menambah selera, bukannya hidangan ruji harian. Semasa membeli daging, jangan asik mahu barang murah. Pepatah barang murah tiada kualiti biasanya sangat tepat bila berkaitan dengan keselamatan makanan. Anda dapat apa yang Anda bayar. Memilih daging yang kelihatan bersih, segar, dan datang dari sumber yang boleh dipercayai adalah satu sikap bertanggung jawab terhadap kesehatan diri dan keluarga. Pada zaman dahulu ketika sumber bekalan makanan kurang, nenek moyang kita memikirkan pelbagai cara untuk mengubah setiap bahagian babi menjadi makanan yang lazat. Ia adalah satu bentuk penjimatan dan kebijaksanaan. Tetapi pada masa kini di mana kehidupan kita semakin baik, kita benar-benar mempunyai kemampuan dan pilihan untuk memilih cara pemakanan yang lebih sehat dan selamat. Baiklah, setakat ini sahaja perkongsian kita hari ini. Jika Anda merasakan video kali ini benar-benar membantu Anda, jangan kedekut untuk menekan butang suka sebagai sokongan dan tolong kongsikannya dengan ahli keluarga serta rakan-rakan yang Anda sayangi. Jika Anda ingin terus mendapatkan lebih banyak nasihat kesehatan yang disokong secara saintifik,
praktikal, dan mampu mengubah kualiti hidup, pastikan Anda melanggan subscribe saluran Kesehatan Warga Emas ini. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Ya.